Jangan letakkan anak ni sebagai penyekat rezeki kita. Saya tak suka kalau orang tu cakap macam tu. Kalau ni anak tak nak tambah lagi ke? Oh tak payahlah, tak nak lah, cukup lah. Pening kepala, susah lah. Beli minyak masak semua kan. Naik harga sekarang. Tak boleh macam tu. Jangan letak kalam-kalam yang seolah-olah menafikan Allah yang Maha Ar-Razzaq. Daripada Ma'qil bin Yasar, dia kata ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inni asabtu imra'ah dhata hasabin wa mansab illa annaha la talid. Datang seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, aku minat pada seorang wanita yang ada harta, yang kaya dan baik keturunan dia. Illa annaha, kecuali dia tak boleh melahirkan anak. Afa atazawwajuha, boleh tak aku berkahwin dengan dia? Nabi tak galakkan. Dia tanya lagi, Nabi tak galakkan. Dan ditanya lagi sampai Nabi SAW beritahu, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum. Nabi galakkan, kahwinlah dengan orang yang subur. Subur ni satu faktor yang penting. Wanita yang ada kasih sayang. Dan aku ni, Nabi kata, akan berbangga dengan ramainya umat aku. Nabi galakkan kita berkahwin. Salah satu asbab zuriat ataupun anak. Tak ada salahnya kita berkahwin kalau kata orang tu tak ada anak, tak ada masalah. Ataupun dia tak mampu melahirkan anak pun tidak bersalah. Bukan pilihan wanita ataupun lelaki itu untuk ada kemampuan dia boleh melahirkan anak ataupun tidak. Tetapi tengok apa spirit daripada hadis ni. Kalau kita tengok spirit daripada hadis ni, Nabi suka umat dia ramai. Tetapi seperti biasa, dalam apa jua agama pun, bila kita nak kata benda tu kena buat, tak kena buat, halal, haram, apa saja hukum, di situ ada satu garis halus yang boleh menyebabkan kita nampak benda tu okey tapi tak okey. Contoh, kadang-kadang kita rasa bila kita mengumpat tu halal, tapi rupa-rupanya kita melencong ke arah benda yang haram. Contoh, kalau kata dalam perkahwinan. Okey. Dalam agama sudah semestinya mereka, agama galak, suka kalau keluarga tu ada anak yang ramai. Tetapi adakah jumlah itu sahaja apa yang agama nak? Tak boleh. Kita kena tengok nas. Kita kena tengok hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW tekankan daripada sudut tarbiyah. Nabi suruh didik anak kita daripada kecil. Nabi suruh itu, Nabi suruh ini. Macam mana didikan kita kepada anak-anak. Jadi kuantiti itu bukan matlamat utama, tetapi kualiti juga memainkan peranan. Bukan kita ni katakan suami, tak apa Nabi suka anak ramai, kita pun bagi banyak-banyak anak kan. Tapi tengok anak tu terbiar. Kita pun tak peduli soal pendidikan dia. Kita tak ambil berat pasal dia. Tengok dia jadi orang yang fasik. Tengok dia mungkin keluar daripada agama. Adakah itu yang Islam nak? Sudah semestinya tak. Islam galakkan kita banyak, tapi kalau kita boleh jaga kualiti. Contohnya harta. Sama juga dengan harta. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebut harta itu la hubbil khairi la syadid? Allah sebut harta itu dengan kalimah al-khair. Al-khair ini maksudnya kebaikan. Harta itu baik. Tetapi kalaulah harta itu yang banyak, kuantiti itu yang kita cari, tetapi kualiti kita ini, tuan punya harta tu seperti Fir'aun ataupun seperti Qarun, itu bukanlah apa yang agama nak. Sebab tu Nabi SAW sebut ni'mal mal lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang saleh. Kalaulah kita kaya tapi kita jadi macam Qarun, malanglah. Tetapi kalau kita kaya, kita jadi macam Abu Bakar, kita jadi seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, seperti Abdullah bin Mubarak, itu memang nikmah, lebih baik. Itu lebih baik daripada orang yang tak ada harta. Sama juga dalam konteks anak. Bukanlah Islam suruh beranak, tak apa. Tapi beranak tu mestilah juga
dengan tarbiyah yang salihah, dengan kualiti yang kita boleh jaga, yang kita boleh bagi. Jangan sampai di luar sangat daripada kemampuan kita sampai kita abai, kita tak peduli. Kau nak mandi longkang, mandilah suka hati kau lah. Kau nak jadi apa, pandai-pandai kau lah. Jangan sampai macam tu. Kan Nabi pun tak bangga kalau umat dia banyak macam tu ataupun yang rosak-rosak. Nabi bangga kalau umat dia beriman. Satu lagi, spirit daripada hadis ni, ramai daripada kita hilang elemen tawakal. Yang ni terbalik pula. Tu orang kata kita dalam agama ni selalu kena ada check and balance, pro and contra, positif and negatif. Okey, ada orang pula terlalu berhati-hati sampai dia hilang tawakal dia kepada Allah. Macam mana? Saya cuma nak satu anak je lah. Yalah, zaman ekonomi susah ni, tak boleh lah, susah lah nak ramai-ramai. Nak beli rumah besar lagi, tak boleh lah. Kereta pun nak kena tambah, tak boleh. Dia letakkan kunci rezeki dia tu berdasarkan apa yang dia rasa logik kat situ. Sedangkan Allah yang maha memberi rezeki. Tengok apa yang Allah kata kepada orang jahiliah Quraisy dulu. Kan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu khawatirkan kemiskinan. Kamilah yang memberi kamu rezeki dan kamilah yang memberi mereka ini rezeki. Sebab ada sebahagian daripada orang-orang jahiliah Quraisy dulu, dia bunuh atau anak-anak dia sebab dia tak mau dia punya nasi kat rumah tu ataupun makanan dia dekat rumah tu kurang. Yelah, orang kata kalau kita bertambah anak, bertambah belanjanya. Makin lagi kita nak kena bayar duit sekolah, duit makan, duit itu macam-macam lagi. So ramai orang dia hilang tawakal dia kepada Allah dalam bab tu. Yang ini pun tak boleh. Kita kena always letakkan kunci rezeki kita always pada Allah. Jangan letakkan anak ni sebagai penyekat rezeki kita. Saya tak suka kalau orang tu cakap macam tu. Kalau ni anak tak nak tambah lagi ke? Oh tak payahlah, tak nak lah, cukup lah, pening kepala, susah lah. Nak beli minyak masak semua kan, naik harga sekarang. Tak boleh macam tu. Jangan letak kalam-kalam yang seolah-olah menafikan Allah yang Maha Ar-Razzaq. Percayalah, sebab Nabi dah bagi tahu segala rezeki kita ni Allah tak akan cabut nyawa kita selagi tak disempurnakan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. 10 anak ke, 1 anak ke, 20 anak ke, itu semua Allah yang tentukan. Tapi manusia kena berusaha, manusia kena berfikir. Saya ada seorang yang saya kenal, Masya Allah. Dia mula daripada, biasa semua macam kita juga, daripada dia berkahwin, dia bukan orang senang lah. Tapi dia gigih lah, dia berusaha. Tapi orang yang saya kenal sangat positif. Dia kalau kata dia balik daripada kerja pun, dia tak pernah buat macam muka dia tension. Walaupun kita nampak mata dia merah, penat. Tapi tak pernah dia kata, penat lah kerja, aduh. Dia tak pernah mengeluh lah sebab kerja dia. Walaupun dia balik malam, positif orang dia, Masya Allah. Dan positifnya dia Masya Allah, Allah bagi dia anak banyak juga, dah 5 dah. Setiap kali dia dapat anak, dia akan cakap, Alhamdulillah rezeki. Allah nak bagi rezeki. Dan subhanallah, mungkinlah saya tengok kerana dia gembira dengan rezeki yang Allah bagi anak dan dia tawakal dia kepada Allah tinggi, dan di samping usaha dia juga yang selalu positif. Setiap kali dia dapat anak, Masya Allah, Allah bagi dia something else. Dia dapat rezeki ni lebih. Dia naik lagi pangkat. Dapat anak kedua pun sama, dapat anak ketiga pun sama, dapat anak keempat sampai kelima, dia dah lompat jauh ke hadapan daripada yang biasa-biasa. Benda ni sesuatu yang kita tak boleh rancang. Soal-soal ni bila Allah nak bagi rezeki yang tak disangka-sangka, kenapa Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Siapa yang bertakwa kepada Allah, kan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab benda yang tak disangka-sangka, dia di luar daripada apa yang kita jangka. Gaji kita tahulah, mungkin hujung bulan masuk, itu dah kita sangka lah, berapa amount dia kita dah tahu. Tetapi
yang tak disangka-sangka ni lah yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tak tahu daripada mana dia datang. Yang inilah kadang-kadang Allah nak bagi, sama ada benda ni ujian kepada hamba dia ataupun hadiah buat hamba dia. So jangan ada perception, walaupun mungkin dalam hati kita tu adalah macam susahlah kalau aku nak tambah anak ni. Jangan sampai terucap kata-kata yang menafikan rezeki Allah. Dan cukuplah di dalam hati kita, kita berusaha, kita ni serahkan tawakal kita kepada Allah. So itu yang saya bagi tahu, is very susah. Macam mana kita nak memilih tengah-tengah tu, benang halus. Contoh, sekarang kita sebagai guru, sebagai pendakwah, kita dituntut untuk bercakap lah. Bercakap ni untuk berdakwah. Berdakwah, mencegah mungkar. Mencegah mungkar ni satu yang perlu dalam agama. Tetapi batas ataupun benang halus tu, macam mana kita nak jaga lidah kita tu. Dalam mengingkari mungkar, kita tak buat benda-benda lain yang Allah murka. Susah kan? Kita nak cegah mungkar, tapi kita nak elakkan provokasi. Kita nak cegah mungkar, kita nak elakkan hinaan, umpatan, mengadu domba, fitnah dan sebagainya. Bukan mudah. Itu yang orang beriman, dia selalu terletak di antara persimpangan. Aku nak buat ini ke nak buat yang ni, macam mana yang terbaik daripada kedua-dua tu. Baik.